Assalamualaikum dan selamat pagi MHI di pagi hari bersama Naz Rahman dan juga Anim Izzati. Kita di sini dah lama kita dah jumpa on air kan? Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan juga dan alhamdulillah kita beri persuakan juga secara maya bersama dengan anda semua. 28 Oktober 2022. Hari ini hari Jumaat dan pastinya kita harapkan agar Jumaat yang barokah untuk anda semua menjadi hari permulaan untuk kita lakukan kebaikan dan kita harapkan agar segalanya berjalan dengan lancar. Pastinya cuaca pagi ni agak alhamdulillah kan? Agak alhamdulillah. Kita saya dah sediakan songkok sebelum hujan insya-Allah. Dan kalau nak kata berseri di pagi hari. Itu dia songkok sebelum hujan. Kita lihat bagaimana keadaan cuaca kita di pagi hari supaya anda bersiap siaga. Jadi apa kita nampak di sini? Nampaknya Kuala Lumpur, Kuching, Kota Kinabalu semuanya very bright and key. Alhamdulillah. Jadi apa kita nampak di sini? Ya, mungkin kita boleh mungkin kawasan-kawasan mereka lah yang berada di Alor Star, Kota Baru. Kota Baru petang ataupun pukul 10 pagi dikabarkan ada hujan sikit. Di Senai, Johor pun katanya hujan pada waktu kini dan Putrajaya pukul 10 pagi katanya ada hujan sedikit. Kuala Terengganu daripada pagi sampai ke sekarang ni katanya ada hujan. Betul ke warga Terengganu? Boleh komen sedikit kalau dekat boleh Facebook komen Live Facebook kita. Hujan sampai dahsyat-dahsyat ataupun tidak di sini semuanya alhamdulillah kan. Matahari bersinar. Okey, kita kongsikan juga. Kalau kita lihat ribut petir di kawasan Terengganu dan juga Kelantan. Dari sana. Okey, kita tengok juga di beberapa kawasan yang lain. Saya ni kurang pandai bila dia datang begini. Ini dia. Dia. Okey, hujan lebat berterusan pula. Amaran hujan berterusan. Kita perlu berwaspada dengan amaran ini di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Katanya beberapa kawasan yang dikabarkan mungkin ada taburan hujan yang berada pada amaran. Jadi kita harapkan agar rancangan anda pada hari ini ialah hari Jumaat dah kan. Sabtu Ahad cuti. Jadi pastinya mungkin ada yang dah ada rancangan ke mana-mana. Kita harapkan agar anda hati-hati berada di mana-mana sahaja bersama dengan keluarga pastinya. Amaran cuaca kita dah kongsikan. Kita harap yang lain-lain tu anda tahu bagaimana untuk jaga. InsyaAllah para penonton kita dah tahu macam mana nak bersiap siaga. Tapi kalau hujan ni antara haiwan-haiwan yang tak kisah hujan lebat sekali mana pun. Apakah haiwan tersebut? Teka-teki di pagi hari ni. Itu teka-teki teka-teki saya. Hujan macam mana pun binatang ni dia tak kisah. Sebab kita dah tahu jawapannya. Mungkin penonton-penonton kita belum tahu sebab kita tahu perkongsian yang seterusnya ni kan. Tapi sambil-sambil tu juga kita harapkan agar anda teruskan bersama dengan kami sebab hari ini kita ada segmen soal wang juga. Tepat sekali. Segmen soal wang di mana kita akan halusi duit tunai ataupun e-tunai menjadi pilihan. Apakah pilihan Anim sebenarnya? Kalau saya harapnya kita berada pada fasa yang bersedia untuk menjadi cashless society. Tapi adakah Malaysia bersedia untuk menjadi masyarakat tanpa tunai? Kalau kita tengok statistiknya, 90% daripada rakyat Malaysia mempunyai akses kepada internet. Penetrasi internet kita. Maknanya 9 daripada 10 rakyat Malaysia mampu membeli sesuatu atas talian. Tapi peratusannya, walaupun selepas PKP orang semua duduk rumah dan orang semua beli atas talian, tapi peratusannya hanya 37%. Okey, kat situ ada gambaran lah kan, ada setengah mereka, tapi kita jangan lupakan warga yang sememangnya sukar untuk berada pada fasa perubahan di mana warga emas terutama sekali, mereka yang nak guna telefon bimbit pun ada kesukaran, ada cabaran di situ. Apatah lagi untuk menggunakan segala pembayaran tanpa tunai. Jadi kita nak perhalusilah. Okey, masyarakat Malaysia ni bagaimana keadaan dia? Ada risiko, ada kebaikan. Semuanya kita akan bersama dengan seorang pakar yang akan berkongsi dengan anda dalam segmen soal wang. Kita insya-Allah akan bongkarkan segalanya, apakah risiko-risikonya juga. Jadi sila pantau, sila tumpukan perhatian dan juga kita akan bersiaran langsung di Mahkamah Tinggi insya-Allah bersama buletin utama. Kalau sempat kita akan paparkannya di Malaysia hari ini, kalau tidak selepas Malaysia hari ini, iaitu kes Syed Saddiq ya. Jadi apa yang kita lihat di sini, ini dia keputusan kes Syed Saddiq ya. Apakah kesnya? Kes pecah amanah dan juga pengubahan wang haram. Jadi adakah mahkamah akan memutuskan bahawa ada kes prima facie terhadap Syed Saddiq ataupun tidak? Semuanya akan diberitahu kemudian. Okey, kita harapkan agar anda terus bersama dengan kami. Kepada mereka yang sedang menyaksikan kami di kaca televisyen ataupun di Facebook Live, kita nak kongsikan pula. Tadi ada teka-teki pasal ikan kan? Ikan apa yang kalau dalam keadaan hujan ni, ikan apa yang memang dia ada? Kita nak kongsikan sebenarnya ikan lumba-lumba merah jambu. Bukan sembarang lumba-lumba. Pernah dengar ikan, saya pertama kali dengar ikan lumba-lumba merah jambu. Tapi sebenarnya suatu fenomena yang biasa terutamanya di Laut Cina Selatan. Tapi
macam mana mereka boleh sampai di Kuala Sepetang. Kan, kawasan perairan itu sepatutnya tidak menjadi tempat lah habitat mereka. Tapi baru-baru ni kajian yang dilakukan oleh pihak UM dan juga UMT untuk mengetahui haiwan ini boleh datang ke Kuala Sepetang. Bagaimana dia lakukan ujian DNA dan apakah mungkin ada makanan kat situ, ada tarikan kat situ yang menjadikan ikan lumba-lumba ini berada di kawasan itu. Semua ni menjadi tanggungjawab kita sebagai Khalifah Allah di bumi. Jadi kita saksikan bingkisan istimewa ini tentang ikan lumba-lumba merah jambu di Kuala Sepetang. Saksikan. Yang tua sikit tu ada sedikit warna pink patches lah yang kita nampak kat situ. Kuala Sepetang, sebuah perkampungan nelayan di muara sungai yang terletak 12 km dari Bandar Taiping, Perak. Dahulu dikenali sebagai Port World, lokasi ini adalah jalinan landasan kereta api pertama di Malaysia yang menghubungkan Taiping dan Port World. Siapa sangka di sini tersembunyinya permata yang perlu dikaji dan dipelihara. Sekumpulan penyelidik mengambil peluang menerokai hidupan laut yang sukar untuk dilihat namun tidak mustahil. Kerjasama antara dua institusi, Universiti Malaysia Terengganu dan Universiti Malaya ini untuk menjejak ikan lumba-lumba bagi melakukan kajian pemeliharaan. Memang kita dah tanda sebetulnya lokasi persempelan yang kita buat tu dalam GPS. So kita memang ada lokasi yang tertentu di mana kita pergi dan mengambil sampel air ataupun sampel sedimen untuk kajian eDNA, kita panggil environmental DNA. Kita ada survey route yang sama untuk kita keluar. Kawasan kajian kita sebetulnya ialah daripada kawasan Kuala Gula hinggalah ke Kuala Jarum Mas. Nak sampai ke Kuala Jarum Mas ada 4 kuala lagi. Kru MHI bertuah kerana dapat mengikuti perjalanan mereka menjejaki hidupan laut yang semakin terancam. Perjalanan ke Kuala Jarum Mas dari Kuala Gula mengambil masa lebih dari 1 jam. Kajian mamalia laut ini mula dilakukan sejak 2012. Selain Kuala Sepetang, beberapa tempat turut menjadi lokasi, antaranya seperti Teluk Brunei, Pulau Pinang dan Kedah. Seluas mata memandang, di Laut Selat Melaka terdapat 22 checkpoint yang perlu dilalui bagi mengambil sampel air laut. Kami perlu berhenti seketika pada setiap checkpoint bagi mengambil 1 ke 2 liter sampel air laut. Tujuannya, bagi mendapatkan DNA persekitaran laut serta mengetahui organisma yang wujud di perairan tersebut. Setiap botol air yang dikutip perlu disimpan dalam suhu dingin iaitu bawah -4 darjah Celsius bagi memastikan organisma segar. Walaupun cuaca mendung dan hujan renyah seketika, perjalanan tetap diteruskan. Jadi sekarang kita telah tiba di checkpoint yang ke-20 dan terdapat lebih kurang 2 lagi checkpoint sebelum menuju ke checkpoint yang terakhir iaitu di Kuala Jarum Mas. Dan kedalaman laut di sini difahamkan lebih kurang 3 meter dan lebih menarik lagi di belakang kami ialah Pulau Pangkor dan laluan yang kami lalui bersebelahan pesisiran pantai Pasir Hitam. Perjalanan seterusnya menuju ke checkpoint terakhir iaitu di Kuala Jarum Mas. Setibanya di lokasi, seperti biasa, penyelidik perlu memeriksa terlebih dahulu kedalaman air laut. pH air juga perlu diketahui bagi melihat nilai skalanya. Setiap data perlu direkodkan. 34.62. Ketika sedang bekerja, tanpa disangka,
sang permata yang dinanti akhirnya muncul. Profesor Dr. Saifullah Arifin Jaaman, 53 tahun, yang berkecimpung dalam penyelidikan mamalia marin sejak 1996, mula menyediakan senapang satu laras yang digunakan bagi menembak spesies hidupan laut ini untuk mendapatkan cebisan spesiesnya. Setakat mana saya tahu, dia tak bahaya. Dia nak kata jinak tu tidak juga. Dia adalah wild species dan dia perlu hidup dan sebagainya. So saya rasa behavior tu juga berkaitan dengan kat mana dia mudah untuk mendapat makanan. Kita yang selalu nampak di sini yang itu ikut behavior. Kita nampak dia suka makan yang jenis catfish, iaitu ikan duri, ikan sini dipanggil ikan belukang dan sebagainya. Kita dapat bila dan dia pandai bila dia makan tu, dia tak makan di bahagian kepala, dan bukti bila saya pergi ke jalan kita nampak kepala ni terapung, dan ada kepala tu yang masih hidup pun kita pernah jumpa. Pada awalnya hanya seekor sahaja yang kelihatan. Senapang diacukan, tetapi tanpa disangka, rupa-rupanya sekawanan spesies ini turut hadir. Tembakan pertama dilepaskan, tetapi malangnya tidak mengena. Setelah seketika, mamalia laut ini semakin dekat dan semakin banyak. Tidak dapat dipastikan jumlah ikan lumba-lumba jenis Indo-Pacific humpback yang berenang mengelilingi bot kami. Namun kehadiran mereka cukup mengujakan. Kebiasaannya waktu paling sesuai untuk melakukan kajian ini ialah ketika air laut mati, iaitu tiada arus dan tidak bergelora, yang biasanya berlaku 2 kali sebulan. Ini disebabkan ketika laut tidak bergelora, haiwan ini akan datang ke perairan untuk mencari makanan. Selain itu, mudah untuk dilihat bagi melakukan kajian. Cubaan seterusnya dilakukan, tetapi tidak juga berhasil. Haiwan bijak ini seolah hanya bermain-main dengan kami. Dart biopsi digunakan untuk mendapatkan cebisan haiwan ini. Terapung di laut dan perlulah dikutip. Kenapa? Kosong. Boring hilang. Walaupun gagal untuk kali ini, tetapi usaha tetap diteruskan pada kajian lapangan berikutnya. Ekspedisi yang bermula dari jam 9 pagi dan berakhir pada jam 6 petang meninggalkan kesan buat kami yang mengikutinya. Selain melihat ikan lumba-lumba, Kuala Sepetang turut terkenal dengan paya bakau, menarik perhatian sekumpulan sang helang mencari makanan di muara lautan. Keindahan perkampungan nelayan ini menjadi tempat persinggahan spesies mamalia laut ini bermain dan mencari makanan. Secara tidak langsung menjadi indikator kepada kebersihan perairan tersebut. Melalui kajian genetik yang dilakukan oleh penyelidik ini, perbandingan warisan ikan lumba-lumba yang berada di persekitaran perairan Vietnam, Thailand, Indonesia dan Malaysia dapat dilakukan. Walaupun kajian masih diteruskan, tetapi usaha yang dilakukan bagi memelihara habitat ini penting demi memastikan kelangsungan khazanah hidupan laut. Tidak dapat dinafikan, bayaran yang dahulunya menggunakan duit kertas atau wang shilling kini semakin mudah dengan adanya e-tunai. Transaksi tanpa tunai ini tidak lagi menggunakan duit fizikal, sebaliknya hanya di hujung jari. Seiring perkembangan teknologi dan peredaran zaman, kita boleh memiliki apa sahaja kemahuan menggunakan kad atau aplikasi telefon. Bukan sekadar membeli belah pakaian, platform ini juga memudahkan proses jual beli perabot serta makanan. Sejak 2 tahun lalu, penggunaan e-tunai semakin mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat kerana lebih menjimatkan masa dan tenaga.
Namun, sejauh mana rakyat Malaysia gemar untuk berbelanja dengan e-tunai atau duit fizikal? Definitely e-tunai. E-tunai. Oh, saya prefer cash. Apa duit kertas? Kalau saya lebih kepada cashless sebenarnya. E-tunai lagi senang. Kita tak payah bawa cash banyak-banyak. Kita just tap and then done. Sebab sekarang memudahkan berurusan lah. Banyak pun dengar orang kata apa yang kita nak langgan pun banyak dengar online. Tunai ni boleh je orang kata, tapi tak dah. Sekarang pun zaman pun dah moden kan. Dah moden, jadi orang kata kena ikut peredaran zaman lah. Yalah, kadang-kadang nak buat urusan, nak pegang duit banyak-banyak rasa tak selamat. That's why pilih cashless lah, sebab duit tu orang kata apa dalam satu tempat dan kita tak perlu nak puluh gila kan. If kalau berlaku apa-apa ke, kad tu mungkin kita boleh, kad ke handphone kan kita boleh block melalui online kan. Kalau cash dia dah ambil, apa pun tak boleh lah. Sebab kadang-kadang kalau kita nak pergi beli dekat kedai-kedai yang tak ada apa macam e-tunai tu, itu memerlukan cash jugalah. Sebab cash tu kita ada limited in spending. Kalau cashless tu kita pakai gasak aja. Cashless in form of credit card ke paywave apa kan. Jadi tak ada limit untuk kita punya perbelanjaan. Dan susah kita nak monitor atau nak pantau kita perbelanjaan. Kalau tunai, at least kita tahu sekian-sekian berapa kita belanja, kita tahu had dia, ada limitnya. Itu pendapat saya. Rata-rata pengguna lebih selesa menggunakan e-tunai berbanding duit fizikal. Persoalannya, adakah platform ini menjamin keselamatan wang perbelanjaan individu? Sampai bila pula transaksi fizikal boleh terus bertahan dan kekal relevan? Okey, jadi saya nak tanya kepada anda semua, adakah anda tim duit tunai ataupun e-tunai? Boleh ramai-ramai komen di ruangan komen kita di Facebook Live. Kita nak tanya juga, nak tahu kan, seperti mana yang kita dapat saksikan di bingkisan tadi ataupun laporan tadi, dia mengikut kepada mungkin peringkat umur ataupun peringkat pendedahan anda terhadap bagaimana kemudahan sama ada cash ataupun e-tunai. Dulu kita pernah dengar orang kata cash is king. Tapi saya rasa sekarang ni dia tak boleh jadi king sangat. Yang ni adalah king. Telefon bimbit kita ni ibarat kehidupan kita. Semuanya kita simpan dalam ni. Okey, berbalik kepada topik kita, duit kertas atau e-tunai. Itu yang akan kita perhalusi, risiko mahupun pros and cons ataupun kelebihan mahupun kekurangan anda menggunakan duit tunai mahupun e-tunai. Dengan bergerak kepada teknologi yang menderu laju, pastinya ini adalah satu cabaran bagi kita. Bersama dengan Perunding Kewangan, Dr. Adam Zubair. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Doktor. Ini topik yang agak hangat, Doktor, diperkatakan. Sebab mereka sekarang ini mungkin menjadi persoalannya adakah Malaysia bersedia untuk menjadi cashless society? Kan? Adakah kita ni bersedia untuk menjadi masyarakat tanpa tunai? Bergerak kepada contohnya negara-negara seperti Finland, Sweden yang dah lama, ribuan tahun mereka sebenarnya dah bergerak kepada arah itu, dan kabarnya hanya 10% je rakyat mereka yang tak menggunakan e-tunai. Jadi macam mana Malaysia keadaannya, kecaknaan kita dan bersedia atau tidak itu? Sebagai permulaan ini mungkin doktor nak kongsikan? Terima kasih di atas soalan yang diberikan. Bagi saya, negara Malaysia, kalau tanya saya sendiri, saya memang tim e-tunai. So saya kalau ikut ranking, saya memang lagi suka menggunakan e-wallet ataupun e-tunai. Sebab satu, masalah dengan kita guna cash ni, kadang-kadang kita kena sentiasa withdraw. Yes, ada betul. Berlaku satu ketika di mana kita nak bayar sesuatu benda tapi duit cash tak ada dalam dompet. Kan? So kita tak boleh, kita terpaksa pergi mencari ATM untuk membayar sesuatu benda tersebut. So sekarang ni semuanya kita hidup pada zaman era digital, digital transformasi. Maksudnya semua benda menggunakan phone kita. Sekarang ni cash is no longer king tapi phone. Betul. This is king right now. King. Kemana saja kita pergi mesti ada phone. Kan? Takkan tertinggal. Kadang-kadang dompet ni kadang-kadang kita tertinggal lah, alamat tertinggal kat atas meja dan sebagainya. So bagi saya, kalau tanya saya, memang saya suka kan di mana kita boleh hidup dalam zaman cashless society seperti apa yang berlaku di negara-negara maju seperti di luar negara. So, contohnya macam di negara China misalnya, mereka tak menggunakan cash langsung. Betul. Walaupun kita sebagai turis yang pergi ke negara China, kita memang kena install aplikasi mereka untuk berjual beli ataupun untuk buat apa-apa, mestilah menggunakan app yang mereka sediakan di sana. So tetapi kita di Malaysia ni kita tak boleh nak hidup semata-mata menggunakan tunai semata-mata. Sebab apa? Sebab ada juga kedai-kedai kecil-kecil yang mana mereka tak accept
e-tunai ataupun kredit card, debit card dan sebagainya. So, apa yang saya buat, saya akan ada cash dekat dalam standby dalam dompet saya. Adalah beberapa 100 atau 200 ringgit, tak banyak. Tapi saya memang my first choice sentiasa e-tunai, kemudian menggunakan ya, rata-rata sememangnya e-tunai sekarang ni sebab ianya sangat mudah, time consuming pun ia juga bila kita kuranglah pergi ke bank nak keluar dan sebagainya tu, dan juga keselamatan sebab kes-kes seperti ragut dan sebagainya. Tapi tidak lupa juga kes yang melibatkan digital. Tapi kita akan sentuh. Cuma sekarang ni kita ada duit cash hanyalah untuk mungkin beri sedekah kepada mereka yang minta, beli-beli tepi jalan, ataupun kedai-kedai pun sekarang sangat maju kedai jual char kway teow contohnya sekarang ni pun dah guna semuanya pengimbas QR code. Tak lagi mereka menggunakan cash dan sebagainya. Kepentingan duit kertas ataupun duit tunai itu sendiri tidak lagi dilihat seperti dahulu kala. Bagaimana kalau kita nak klasifikasikan, adakah ianya bergerak pada peringkat umur? Contohnya mereka yang milenial, mereka yang zaman-zaman sekarang ni memang confirm e-tunai, tapi mereka yang mungkin pada peringkat warga emas, mereka yang sukar untuk menerima perubahan, mungkin telefon bimbit pun sukar untuk digunakan, ada persepsi yang berbeza. Ya, sebab tu saya rasa macam Malaysia ni, kalau kita ikut peringkat umur, rata-rata contohnya orang yang berumur misalnya, mereka macam nenek saya sendiri, nenek saya tidak mempunyai smartphone. Kan? So bagaimana nak menggunakan e-tunai sedangkan smartphone pun tidak ada. Sebab tu saya rasa pentingnya kita hidup dalam society ataupun di mana kita harus menggunakan kedua-duanya sekali. Ada yang e-tunai dan ada juga cash. Nak cakap Malaysia ni boleh jadi 100% e-tunai semata-mata, bagi saya agak lama sedikit sebab kita kena educate, kita kena beri pendedahan kepada mereka yang mungkin dah berumur misalnya untuk membiasakan mereka menggunakan e-tunai. Saya funny enough, Anim ada sebut tadi millennials kan lebih prefer menggunakan e-tunai, tapi saya ada juga kawan-kawan saya yang millennial juga, yang muda yang masih lagi menggunakan tunai. Seperti saya seperti saya sendiri saya sangat orangnya duit tunai. Kadang-kadang mak pun pelik, kenapa lah penat nak pergi transfer back in dan sebagainya. Saya orang dia nak kata klasik tak klasik sangat, tapi ada sedikit keraguan apabila peranti ini hanya sangat-sangat mudah untuk digodam. Lebih-lebih lagi 1 daripada 3 rakyat kita saya rasa tak ada antivirus dalam peranti mereka kan untuk menyelamatkan semua data peribadi dan sebagainya. Alang-alang kita menyentuh tentang perkara ini, antara kelemahan yang tidak dapat dinafikan jika kita menggunakan e-tunai adalah semudah untuk digodam, data peribadi terdedah dengan risiko-risiko tersebut. Setuju, Doktor? Ya, saya setuju. Tapi macam saya sendiri, saya dah menggunakan e-tunai ni. Saya dulu pada tahun 2017 saya tinggal di UK. UK. And then saya pulang ke Malaysia pada tahun 2017 ketika mana saya diperkenalkan dengan e-tunai. Ketika itulah, dan pada tahun 2017 ni bagaimana mereka memperkenalkan e-tunai kepada rakyat Malaysia adalah mereka memberi banyak bonus dan gula-gula dan voucher dan sebagainya. So saya terperangkaplah in a way macam macam best dapat kan. Reward, dapat cashback kan? Dapat cashback. Kadang-kadang harga sesuatu air tu biasanya harga RM10, kita dapat beli dengan RM2. So tak masuk akal untuk saya menggunakan cash. Sedangkan kalau saya menggunakan peranti saya ataupun smartphone saya dengan menggunakan e-tunai dapat harga RM2. Macam tak logik kan? Sebab tu saya download juga dan saya biasakan bagaimana nak menggunakan apa kelebihan-kelebihan yang ada dalam e-tunai. Sebab sekarang ni e-tunai ada macam-macam jenis. Betul. Tetapi yang dah berdaftar lebih 40 syarikat lebih 40 syarikat. Tetapi kalau saya nak sarankan kepada anda semua, saya sendiri hadkan kepada 2 e-tunai saja. Ya, itu saya setuju. Disiplin untuk penggunaan aplikasi yang mana melibatkan e-tunai. Kalau kita guna 10 ataupun 15, duit kita akan berada di mana-mana. Umpama kita mempunyai 15 dompet, kan? Kita pun tak tahu mana satu duit, dompet mana yang ada duit, kan? So apa yang saya buat, saya hadkan kepada 2 saja. 1 dan 2. That's it. Dan saya biasa menggunakan e-tunai ini, saya tahu semua benefit-benefit, apa kegunaan dan sebagainya, dan saya tahu macam mana nak menyelamatkan e-tunai saya ini dari segi security-nya, verification-nya, nombor telefon tag dan sebagainya. So itu apa yang saya buat supaya saya mempunyai keyakinan menggunakan e-tunai tersebut dan tak adalah nauzubillah lah digodam oleh orang-orang lain apabila mereka menggunakan phone saya. Ya, dan satu mungkin sekarang ni dah ditambah baik dari segi two authentication dan juga securekan password anda dan sebagainya, bukan lagi macam dulu mungkin dah ditambah baik dari segi keselamatan dan sebagainya, cuma kita harus cakna dengan keadaan yang possibility boleh berlaku. Baru-baru ni ada satu kes yang dikatakan nak PRU ni ada pula scammer yang mengatakan kalau anda klik di link daripada pesanan ringkas,
anda boleh dapat RM500 tunai dalam e-wallet. Itu adalah trend terkini bagi skamer-skamer di luar sana untuk menjerat anda sebagai mangsa lah kan. Kalau seorang dapat RM500, mungkin ada klik situ habis semua data peribadi anda. Itu yang kita khawatir. Betul. Keselamatan itu bagaimana untuk dipertingkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat Malaysia untuk mengelakkan diri daripada terjerat daripada situasi itu? Kita kena membezakan. So macam saya pun baca berita di mana dapat RM500 klik dan hilang duit dalam bank dan sebagainya. Tapi benda ni kita kena bezakan sebab benda ni tak ada kaitan dengan e-tunai kita. Sebab benda ni adalah link. Apa-apa link, phishing scam dan juga phishing link yang diberi oleh sesiapa. Benda ni boleh jadi daripada LHDN ataupun daripada e-wallet, daripada bank sendiri dan sebagainya. So rakyat Malaysia kena cakna, kena tahu di mana, bagaimana skamer-skamer ini nak scam orang-orang lain, terutamanya dari segi kewangan. Supaya kita boleh melindungi diri kita. Bukan sahaja dengan e-wallet. Kadang-kadang e-wallet itu salah satu trend sekarang ini bersempena dengan PRU yang akan datang. Tetapi benda ini akan berlaku. Keep on happening. Dan kita kena tahu tidak ada cara mudah untuk mendapatkan duit. Betul. Too good to be true tu macam nampak kat situ ada sedikit pancingan. Benda ni sejak berzaman-zaman lagi. Too good to be true, rata-ratanya memang scam. Memang akan scam. Siapa yang nak bagi RM500 free? Click on the link kan. Benda ni memang kita kena cakna. Sebab itu saya memang nasihatkan kalau kita nak menggunakan e-tunai, kita hadkan penggunaan kepada 1 ataupun 2, 3 maksimum dan betul-betul fahami kegunaan, betul-betul fahami apa ganjaran yang kita dapat sebab kebanyakan e-tunai ini memang memberikan ganjaran. Betul. Tetapi tidak setinggi RM500. Belum pernah lagi lah saya dapat RM500 free kan. Paling-paling cashback kita RM1, RM2. Tapi itu pun sangat memberikan keterujaan kan. Betul. Kadang-kadang kegairahan dan juga keterujaan kita untuk tekan link ni dah jadi satu habit tau. Dia jadi macam seronok je tekan link. Itu yang anda perlu pesan kepada terutama sekali ibu-ibu, ayah-ayah kita di rumah kan. Jangan mudah untuk tekan mana-mana link yang dapat daripada pesanan ringkas. Okey, sedikitlah tu kita selingan untuk kes scam dan sebagainya sebab kita bawakan topik yang bergerak kepada teknologi yang menderu laju ni. Jadi kegairahan itu tidak dapat dielak dengan perkara-perkara yang kecil kadang-kadang. Okey, bercerita tentang duit tunai ataupun e-tunai ini menjadi pilihan mereka di luar sana. Saya ada baca satu kajian yang di mana kalau kita nak bergerak kepada cashless society 100% Malaysia ni tanpa tunai, makan masa dalam 20-30 tahun juga sesebuah negara itu untuk pergi kepada cashless society. Jadi kalau kita baru bermula ini, adakah possibility untuk Malaysia bergerak kepada 100% cashless? Bagaimana pendapat doktor sendiri? Saya yakin satu hari nanti Malaysia akan menjadi satu cashless society. Sebagaimana kita dulu menggunakan duit shilling. Bagaimana kita beralih daripada duit shilling menjadi duit kertas misalnya. Ataupun sebelum duit shilling itu kita menggunakan gangsa, emas dan sebagainya sebagai pertukaran. Sebagai mata wang kita. Sistem barter, logam dulu kala kan? Betul. So ini adalah peredaran zaman. Dan kalau kita tengok sekarang ni ramai orang-orang muda di Malaysia. Mereka dah membiasakan dengan teknologi-teknologi yang ada. Social media sekarang ni pun dah berleluasa. Macam-macam. Dulu ada 1-2 saja. Sekarang ni ada berbelas-belas social media yang lain. So saya pun dah tak boleh nak catch up in terms of teknologi, peredaran teknologi ini. Begitu juga dengan cashless society. So saya yakin satu hari nanti memang akan ada, kita akan sampai ke zaman di mana anak-anak ataupun cucu-cucu cicit-cicit kita tak kenal pun apa itu duit kertas ataupun apa itu duit siling. Mungkin duit kertas ini menjadi satu bahan koleksi yang mereka simpan dalam album. Jadi macam stamp jadi macam stamp, betul. Macam stamp dulu kan. Bahan klasik yang diletakkan kan, bahan antik yang diletakkan dalam album saja. Tak mustahil kita akan bergerak pada keadaan situasi itu. Okey, jadi kumpulan duit yang banyak-banyak sekarang ni, mana tahu itu akan menjadi koleksi anda satu hari nanti. Satu pelaburan. Satu pelaburan kan. Sekarang siapa yang nak cari barang antik, mereka sanggup melaburkan wang yang tinggi. Jadi kita nak kongsikan komen daripada rakan kita di Facebook. Sama-sama kita bacakan. Ini sedikit luahan mereka lah. Haziq Raji katanya, kelebihan ada, keburukan. Kalau e-tunai bagi saya kelebihan menyenangkan, memudahkan. Yang keburukan memanglah senang. Tahu-tahu duit dah tak ada, tak sedar. Beza kalau cash kita akan berjimat, tahu keluaran duit macam mana, kan mohon pencerahan. Jadi mungkin soalannya di sini adalah untuk kita berjimat. Tidak dapat dinafikan jika kita menggunakan platform e-tunai ini, bila dengan satu klik sahaja memang mudah untuk kita berbelanja, meningkatkan risiko perbelanjaan. Betul. Satu lagi kita nak kongsikan dari Bob Gadik MHI TV3, di kampung-kampung ada line internet untuk buat e-tunai ke? Tidak semua orang mampu miliki handset.
Okey, dah lama saya tak nampak ejaan handset macam ni. Dari segi keselamatan akaun bank, bagaimana pula? Okey, nanti kita mohon sedikit pencerahan keselamatan bank. Milo Kosong katanya, lagi risau kena scam kat kedai. Harga papar lain bila nak bayar e-tunai. Susah nak cancel lah, apalah. Ini boleh buat pengguna rugi. Okey, betul juga. Kadang-kadang kita rasakan macam semuanya mudah, tapi bila dikongsikan luahan hati ini, nampak ada sedikit kelompongan lah. Macam contohnya, dah tak dapat nak tarik balik duit tu sebab ianya melalui transaksi e-tunai. Mungkin itu adalah sedikit-sedikit yang perlu diperhalusi sedikit, Doktor? So, berbalik kepada soalan internet tu, memang betul. Sebab tu saya masih ada lagi cash. Saya masih lagi pegang tunai. Sebab kadang-kadang kalau kita masuk dekat mana-mana shopping mall misalnya, walaupun shopping mall tersebut besar dan ada internet yang bagus, tetapi kalau kita dekat basement misalnya, kat bawah tanah, memang tak ada internet. Dan tak ada internet, aduh sudah kan. Sebab tu saya punya go-to sentiasa e-tunai. Yang kedua, saya akan guna credit card. Kalau tak boleh credit card atau debit card, saya akan guna tunai. So itu step by step lah. Itu untuk internet. Kalau untuk menjawab persoalan di mana kalau kita dah terbayar yang salah dan sebagainya, itu macam umpama kita macam bayar tunai pun sama juga. Kadang-kadang kita bayar tunai, penjual memberi baki yang salah. Kalau kita masukkan dalam dompet dan kita tak ambil cakna tentang berapa banyak duit yang kita dapat, begitu juga kita akan hilang duit tersebut. Tetapi dari segi nak membayar menggunakan e-tunai ini, saya biasanya akan tengok dulu betul ke tidak. Contohnya penjual cakap RM26.30. Saya akan type RM26.30. Betul RM26.30? Baru saya confirm. And then letak kod, kita punya password, lepas tu dah approve. So bagi saya, tanggungjawab kita untuk ambil cakna apabila kita nak membayar sesuatu benda tersebut. Kita tak boleh nak cakap, sebab dia tersalah. Kadang-kadang benda itu kita yang salah. Kita yang salah type dan sebagainya. So, kita kena double check. Kadang-kadang kita perlu sentuh tentang etika penggunaan aplikasi e-tunai. Kita harus fahami betul-betul bagaimana sebenarnya ini bekerja. Kan? E-tunai ini bekerja. Kalau kita faham dan kita tahu disiplinkan diri kita, sebab berjimat ni bukan masalah duit tunai ataupun e-tunai. Dia masalah etika perbelanjaan kita sendiri kan. Gaya perbelanjaan anda sendiri. Okey, mungkin daripada pencerahan doktor tadi, timbul pula satu persoalan. Macam kadang-kadang kita ni nak menggunakan duit tunai dan juga dulu duit simpan bawah bantal. Kan dulu kes-kes kan. Duit simpan bawah bantal, simpan dalam laci dan sebagainya. Itu adalah antara bagaimana untuk kita asingkan. Ni duit belanja anak sekolah, ni duit untuk duit pasar minggu ni dan sebagainya. Kalau e-tunai ni ada tak cara ataupun tips yang bagaimana kita nak asingkan? Ini duit perbelanjaan sekolah, ini duit perbelanjaan rumah. Bagaimana doktor sendiri menguruskan kewangan dari sudut itu? Itu soalan yang sangat-sangat menarik. Saya menggunakan e-tunai ni sebagai satu medium untuk membayar sesuatu benda. Saya tak letak duit saya berkepuk-kepuk di dalam e-tunai. Sebab macam Anim, saya pun waspada juga dengan duit saya dalam e-tunai. Sebab kita tak tahu. Mungkin duit kita boleh diambil. So apa yang saya buat, saya hanya limitkan e-tunai saya RM20 saja. Kalau dia jatuh bawah RM20, akan auto top up tambah lagi RM20. So maksimum e-tunai saya hanya RM40 sahaja dalam satu-satu e-tunai. Sebab kesenangan untuk kita top up duit di dalam e-tunai tersebut tak memerlukan saya meletakkan duit berkepuk-kepuk sebagaimana kita dulu menggunakan dompet. Kita kena withdraw mungkin RM500 letak dalam dompet supaya kita ada duit untuk kita bayar sesuatu benda tersebut. So saya hanya menggunakan e-tunai ni sebagai medium. Kenapa saya cakap saya gunakan dia sebagai medium? Sebab menggunakan e-tunai ni kita dapat collect points. Kita dapat macam-macam vouchers, kita dapat macam-macam rewards. Saya dapat cashback hampir like RM50 ke RM100 setiap bulan hanya menggunakan e-tunai saja. Sebab keaktifan menggunakan e-tunai kan. So itu menunjukkan saya untung. Walaupun saya menggunakan e-tunai, saya dapat ekstra duit, tambahan duit, pendapatan tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan soal bagaimana nak menguruskan duit ni, saya menguruskan duit ketika mana gaji saya masuk, saya terus asingkan dalam bank-bank tertentu. Saya menggunakan 3 bank sistem di mana saya ada bank keperluan, bank kemahuan dan bank simpanan. Bank keperluan ini sahaja yang saya gunakan untuk top up e-tunai saya. Saya tak usik pun bank kemahuan ataupun bank simpanan. Itu dia kan disiplin. Okey, baiklah, secara ringkasnya bagaimana untuk kita fahami yang sistem e-tunai ini memang bersedia dari sudut penyelenggaraan, dari sudut sememangnya bersedia untuk digunakan oleh masyarakat di luar sana. Komen daripada doktor sendiri melihat kepada lebih 40 jenis syarikat untuk e-tunai ini telah pun dikenal pasti oleh bank negara. Jadi adakah mereka betul-betul bersedia untuk memberikan yang terbaik servisnya kepada masyarakat di luar sana? Saya suka peribahasa Melayu.
Kita akhiri dengan peribahasa Melayu lah. Boleh. Itu cantik tu. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. So, apa yang saya sendiri buat ketika saya pulang ke Malaysia pada tahun 2017 dan membiasakan menggunakan e-wallet ini, awal-awal memang saya tak suka. Benda ni, apa yang saya buat, saya mulakan dengan satu e-tunai dahulu. Lepas tu, daripada satu, saya letak RM10 dulu. Letak RM20 dulu. Sedikit-sedikit. Kita biasakan penggunaan dia. Jangan terus letak. Kadang-kadang ada juga orang, ada je e-tunai, terus masukkan RM1,000, RM2,000 dalam e-tunai. Bagi saya, itu adalah tindakan yang kurang bijak. Walaupun ada sebahagian e-tunai yang mana mereka memberi pulangan. Memberi dividen setiap tahun. Contohnya 2%, 3% dan sebagainya. Yes, tapi sebelum kita nak letak duit, nak commit RM2,000, RM3,000 di dalam e-tunai kita, kita harus tahu dulu setiap features yang ada dalam e-tunai kita supaya kita dapat, kalaulah sesuatu benda tu benda yang tidak dirancang berlaku ke atas diri kita, kita tahu apa nak buat. Ya, itu dia kan. Sedikit perkongsian duit tunai ataupun e-tunai. Kamu tim mana? Boleh komen dengan kita. Sebab saya rasa Malaysia masih lagi ada peratusan yang tinggi dalam e-tunai. Cuma mungkin ada sedikit-sikit lah. Macam contoh saya hari ini lepas dengar perbincangan, dia macam nak bergerak kepada e-tunai. Jadi lalang. Start daripada satu dulu. Start daripada satu dulu. Jangan banyak-banyak. Okey, apapun anda punya etika perbelanjaan adalah perlu diutamakan sebelum kita menggunakan apa saja medium sebagai perbelanjaan anda. Itu dia topik kita pada hari ini dalam segmen Soal Wang, duit tunai ataupun e-tunai. Sebelum kita nak berhenti berehat seketika, kita nak kongsikan bersama dengan anda semua macam biasa kadar pertukaran wang asing. Mata wang $1 Amerika Syarikat USD bersamaan dengan RM4.72, $1 Singapura SGD RM3.35, RM100 Indonesia bersamaan dengan 0.030 sen dan juga 100 Baht Thai THB bersamaan dengan RM12.49 dan 100 won Korea KRW bersamaan dengan 0.33 sen ringgit Malaysia. Baik, itu dia sedikit kadar pertukaran wang asing untuk pengetahuan anda semua. Berakhir segmen Soal Wang bersama dengan kita Dr. Adam Zubair, perunding kewangan yang telah pun berkongsi daripada awal tadi duit kertas ataupun e-tunai. Kita akan jumpa di segmen Soal Wang. Mungkin anda kalau ada idea apa lagi topik yang kita nak bahaskan, boleh komen di ruangan komen kami di Facebook Live MHI TV3. Kita rehat seketika, kembali selepas ini hanya di Malaysia hari ini. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Hari Jumaat 28 Oktober. Kepada anda yang baru saja bersama kami, anda sedang menonton MHI bersama Naz Rahmanan di sini. Kita cerita tentang hari Jumaat, hari yang penuh barakah di mana kita tambahkan amalan yang soleh untuk menerima ganjaran dunia dan akhirat. Tapi berapa orang di luar sana yang betul-betul cakna akan maksud ganjaran dunia dan akhirat ini? Dan amalan-amalan kita bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Iqbal Zain, iaitu penceramah bebas dan Wakil Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila Ustaz sampai ke MHI ini, terus ceria suasana di sini. Ringan rasa bahawa di sini. Apa khabar, Nas? Baik, alhamdulillah. Jadi di sini macam saya ceritakan hari Jumaat, hari yang penuh barakah. Jadi apakah maksud amalan yang meraih ganjaran dunia dan akhirat ni? Boleh Ustaz ulaskan sikit. Saya pun dah tersasul dah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati, lagi dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Saya ingin mulakan dengan perkongsian sebuah hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Ibnu Majah, bahawa baginda SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang berterusan, yakni pahalanya sentiasa dicatatkan oleh para malaikat walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Antaranya disebutkan oleh Rasulullah beberapa perkara, iaitu ilmu yang ditinggalkan, yang disebarluaskan. Yang kedua, anak yang soleh yang ditinggalkan, yang sentiasa mendoakan untuk ibu bapanya. Yang berikutnya adalah masjid yang dibina. Yang keempat adalah mushaf yang ditinggalkan, iaitu kitab-kitab agama yang diwariskan, dan rumah-rumah penginapan yang dibina
untuk digunakan oleh orang yang berada dalam perjalanan, kemudian sungai yang dibina, yang digali, yang dialirkan untuk kegunaan dan manfaat untuk masyarakat, dan juga infak, yakni sedekah yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hadis ini kita dapat tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pelbagai option, pelbagai pilihan untuk kita mendapat currency yang sebanyak-banyaknya. Untuk pertukaran. Tadi kita dengar pertukaran wang asing. Betul. Jadi kita pertukaran wang akhirat. Betul Allah. Dan di sana currency-nya namanya pahala. Allah. Pahala itu yang kita nak pupuk dividennya dalam bank akhirat kita. Dan apabila kita bersedekah dan apabila ia terus mengalir dan mengalir, maka ianya memberi ganjaran pahala yang besar kepada kita, kerana kehidupan kita bukan di atas dunia ini sahaja, tapi kita ada satu kehidupan yang lain yang lebih panjang lagi, yang lebih kekal abadi lagi. Kehidupan kita ni hanya berapa puluh tahun, kan nak banding dengan hari akhirat hanya 2 jam setengah sahaja. Betul. Tapi di hari akhirat, bermula daripada alam barzakh, kita nak perlukan semua currency yang kita kumpulkan dalam bank akhirat kita. Dalam buku akaun akhirat kita, pastikan kita dah buat pertukaran wang sekarang untuk gunakan currency yang laku di alam sana. Kerana bukan nak guna 1 juta tahun, 10 juta tahun di alam sana, tapi selama-lamanya. Selama-lamanya. Saya suka perumpamaan yang digunakan oleh Ustaz pada pagi ini. Itu dia, mata wang ganjaran akhirat, iaitu pahala. Dan kita lakukan semuanya demi meraih cinta terhadap Allah SWT dan juga Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi dalam kita nak zahirkan rasa cinta kita terhadap Allah SWT, terhadap Nabi Allah kita, apakah tanda-tanda mahabbah atau kecintaan kita kepada Nabi Muhammad yang boleh kita zahirkan? Baik, antaranya adalah kita melakukan sedekah. Dan sedekah ini adalah berasal daripada perkataan sidik, iaitu benar dan jujur. Jadi, segala perkara kebaikan yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah bukti kebenaran cinta kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh kerana Rasulullah suka senyum, maka apabila kita senyum, maka ianya dikira sebagai sedekah walaupun kita tak nampak mana infak harta yang dikeluarkan. Tetapi apabila ianya diberikan senyuman, maka itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita membuat sesuatu perkara menjadi bukti kepada kebenaran dan kejujuran cinta kita kepada Allah dan Rasul, perhubungan cinta kita dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan jariah bermaksud mengalir. Apabila kita sebut sedekah jariah, itu sesuatu yang sentiasa mengalir dan mengalir. Dan antara sedekah yang berbentuk mengalir adalah apabila seseorang terlibat dalam pembinaan masjid dan pembinaan pusat-pusat pendidikan agama seperti tahfiz. Kerana apabila kita bina masjid, ianya adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dipanggil rumah Allah kerana rahmat Allah sentiasa tercurah-curah di dalamnya. Dan pusat pendidikan agama adalah sangat penting. Rasul mengatakan yang terbaik di antara kamu yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar. Maka pusat pendidikan dan pembinaannya, orang yang berjuang mencari ilmu dan juga menyampaikan ilmu, apabila kita mengambil saham yang besar daripadanya, maka kita mendapat bahagian daripada ilmu yang disampaikan, dan masyarakat yang beribadah dalam masjid tersebut sehingga hari kiamat, kita mendapat saham daripada mereka. Walaupun umur kita singkat di dunia ini, tapi buku akaun kita takkan tertutup. Ia akan sentiasa terbuka. Setiap kali rakaat orang solat, setiap kali orang belajar ilmu dan sampaikan ilmu, amalkan ilmu, selagi itu buku catatan amalan kita terbuka, buku akaun kita berganda-ganda dividen, pertukaran wang akhirat di dalamnya. Amal jariah, amal yang terus mengalir. Ini yang kita mahu. Jadi kalau boleh Ustaz kongsikanlah apakah peluang-peluang berinfak yang ingin kita kongsikan pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Pada pagi yang penuh barakah ini, Abang Nas, saya ingin kongsikan sebuah perkumpulan saham akhirat bersama dengan kempen mengumpul aset-aset Islam bersama Pertubuhan Mihrab, di mana Pertubuhan Mihrab ditubuhkan, dibina untuk menjalankan pembinaan-pembinaan masjid dan juga pusat-pusat pendidikan agama seperti tahfiz. Dan ada 2 projek utama yang berada di dalam haribaan Pertubuhan Mihrab. Yang pertama adalah pembinaan Masjid Nurul Islamiah di Kampung Sungai Choh, Rawang, yang pada ketika ini tidak mampu lagi untuk menampung jemaah yang begitu ramai, dan ada yang terpaksa sembahyang di luar perkarangan masjid. Dan alhamdulillah pihak masjid telah menghubungi Pertubuhan Mihrab untuk membantu membuat pungutan dana untuk membuat pembinaan masjid untuk melengkapkan kemudahan-kemudahan bagi keselesaan jemaah. Dan projek yang kedua adalah pembinaan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, yang mana buat ketika ini masih menyewa
bangunan dan sudah membeli tanah tetapi dana yang diperlukan masih belum mencukupi. Jadi inilah dia pertolongan yang kita perlukan daripada para penonton MHI di luar sana. 2 projek utama pertubuhan mihrab iaitu Masjid Nurul Islamiah dan juga pembangunan Mat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Iqbal Zain kita yang sentiasa ceria dan penuh bercahaya. Jadi kita berehat seketika, sementara itu kita saksikan semula cara-cara untuk kita berinfak buat pertubuhan mihrab dan projek-projek tersebut. Saksikan. Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Terima kasih masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kalau tadi kita dah kongsikan bagaimana untuk anda menyalurkan bantuan dan sebagainya, mungkin di sini juga terbit hati untuk bersedekah ataupun menyalurkan bantuan di Pusat Islam. Kali ini binaannya di Pusat Kemboja. Selepas beberapa inisiatif dilakukan di Kelantan dan juga di Medan, kali ini Yayasan Ar-Raudah memanjangkan lagi usahanya di Pusat Kemboja. Apa cerita dan perkembangannya? Kita terus sahaja bersama dengan 2 individu hebat bersama dengan saya. InsyaAllah Tuan Ashraf Muhammad Rizwan, sukarelawan Yayasan Ar-Raudah, dan juga Tuan Azam Khamis, pengurus projek Yayasan Ar-Raudah. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Baik, ini dia wajah-wajah yang menjadi tulang belakang di sebalik pembinaan dan juga inisiatif yang dilakukan. Bagaimana, mengapa memanjangkan di Pusat Kemboja selepas inisiatif yang dilaksanakan di Kelantan dan juga di Medan telah pun dilaksanakan? Mungkin Tuan Ashraf? Okey, baik. Kita sebenarnya Yayasan Ar-Raudah ni dah lama dah. Cuma kita ni ada perancangan-perancangan yang bersifat lokal. Contohnya di Kelantan. Jadi kita juga ada perancangan di luar negara. Baik, dan projek pada kali ini kita nak fokus di Kemboja. Salah satu negeri di Kemboja namanya Pursat. Jadi di situ lebih kurang hampir 20 ke 30 ribu penduduk orang Islam. Jadi dekat situ terhad untuk akses mendapat pendidikan agama. Kita faham sejarah Kemboja ini berbeza. Sejarah yang mana melihat kepada daripada zaman mereka merdeka pada hari ini, mereka nak menuntut ilmu agama farduin, mereka terpaksa pergi ke Malaysia, terpaksa pergi ke Thailand, terpaksa pergi ke Indonesia. Tapi kali ini kita nak membina satu pusat di pusat ini sebagai medan dakwah, medan ekonomi, medan untuk pendidikan, dan inilah satu pusat yang dinamakan Pusat Dakwah ataupun Pusat Islam Pusat Kemboja. Jadi kita pilih di sini kerana di sini adalah orang kata apa, lebih kurang hampir 5 jam dari Penempen. Biasa orang kita akan pergi Kampung Cham. Orang kita jarang nak pergi naik ke atas tu. Nak pergi sampai ke Batambong, sampai ke Sepadan Siam Reap. Tapi kita lebih kurang 5 jam daripada Penempen. Jadi dia keadaan akses dia agak sukar dan mereka begitu susah, begitu daif. Pada asalnya kita mula buat program korban, tapi kita lihat mereka ni bukan setakat setahun sekali untuk kita buat program korban. Tapi kita perlu membina anak-anak sendiri yang boleh menjana pendapatan rakyat tempatan itu, dan juga kita nak bagi pendidikan yang lestari kepada masyarakat diorang. Jadi kita boleh balik dalam keadaan mereka sendiri yang boleh membina generasi mereka. Ya, saya pernah pergi ke sana, pernah juga terdetik di hati sampai bila bantuan hendak disalurkan, kita harus bina satu perkampungan yang boleh menjana ekonomi di situ, kerana sangat susah akses dengan perjalanan jalan raya yang tak ada traffic light dia. Begitu mencabar sekali perjalanan untuk Cikgu Azam juga setuju pergi ke perkampungan Islam di sana begitu mencabar dengan mungkin menaiki kenderaan sama ada van atau sebagainya. Bagaimana memilih Pusat Kemboja? Berapa lama kajian dilaksanakan? Maknanya pemantauan dilaksanakan di kawasan Pursat itu sendiri, Cikgu Azam, untuk sampai membuat keputusan di situ nak dibangunkan penduduknya? Terima kasih, Anim. Sebenarnya kami di sana dah hampir tahun ke-16. Yang mana kita pergi di sana pada masa itu tak ada air dan tak ada api. Yang mana jalan dia jalan tanah merah. Dan di sini kita lihat, kita tahu bahawa di Kemboja orang Islam adalah golongan minoriti. Yang mana mereka untuk dapat sesuatu tu mereka kena berusaha. Jadi kita sebagai orang keluarga se-Islam, maka kita kena sediakan sesuatu untuk membantu mereka dalam mendalami ilmu Islam. Jadi sebab itulah kita berada di sana. Setelah kita buat kajian untuk jangka masa panjang, kita perlu ada satu pusat
yang macam mana Ustaz Ashraf kata tadi, yang mana dengan ada pusat Islam itu, semua penduduk-penduduk Islam bukan saja di pusat, mungkin juga keseluruhan Kemboja. Yang sekarang macam mana kami ada madrasah yang mana ada 200 orang pelajar. 120 orang pelajar perempuan dan 80 pelajar lelaki. Dan mereka ini datang nak masuk lagi. Tapi disebabkan kapasiti yang tak mampu. Jadi kita fikir perlu ada pusat Islam ni. Betul. Yang mana kita bina di sini dengan memerlukan belanja yang lebih kurang 2.5 juta. Dan setakat ni alhamdulillah dah macam mana kita tengok dalam gambar dah ada setingkat lah naik. Alhamdulillah kan. Di sana kalau kita nak binakan tu, adakah sama dengan Malaysia? Perlukan faktor cuaca, faktor keadaan di situ, faktor banjir dan sebagainya. Perlu diambil kira juga Ustaz ya? Tapi kita taklah terlalu beza sangat cuaca kita dengan Kemboja ni. Jadi cuma kita duduk di situ, mungkin keadaan akses untuk sampai ke sana dari segi logistik, segi lori, segi barang-barang, barang pembuatan. Jadi kita nak bagi kepada diorang ni keselesaan. Sebab saya nak cerita, diorang ni makan pun saya makan tiap-tiap hari breakfast dengan diorang ikan keringnya. Betul. Ikan kering. Jadi bila kita buat madrasah, kita masak, kadang kita buat program korban. Kita buat program akikah. Jadi daripada akikah tu kita jamu pelajar makan. Jadi berebut-rebut orang nak masuk sekolah. Barulah mereka merasa daging dan sebagainya. Masuk sekolah baru boleh makan daging. Jadi berebutlah nak masuk sekolah. Kesian pula. Bukan kita tak nak bagi, kita nak bagi. Tapi disebabkan terhad. Bangunan tu setakat setingkat. Kita nak bina lagi. Dan dalam tengok dalam video tu, dia orang lantai pun atas simen biasa sahaja. Betul. Jadi kita sedikit demi sedikit. Kita dapat duit, kita buat sikit. Kita dapat duit, kita buat sikit. Ya, itu dia kan sedikit gambaran yang kalau anda nak merasai sendiri, eloknya pergi ke sana. Mungkin merasai sendiri bagaimana keadaannya. Sebelum ni saya dengar cerita je, tapi bila dah pergi sana barulah rasa sebenarnya memang sukar. Ada program ziarah kita buat. Di bawah Yayasan Ar-Raudah juga. Siapa nak pergi tengok, dia orang cakap betul ke? Tak apa, kita bawa. Saya sendiri dulu tak percaya. Bukan tak percaya, tapi kita rasa nak tengok sendiri. Bila tengok sendiri, terus saya ambil 2-3 orang nak angkat. Itu dia kan, Masya-Allah. Okey, yang terakhirnya bagaimana Ustaz ataupun Cikgu Azam nak berkongsi untuk mereka yang nak menyalurkan sumbangan dan juga nak mewar-warakan perkembangan terkini berkaitan dengan inisiatif yang dilaksanakan. Silakan. Baik, Cikgu, kita katakan senang nampak kat print screen tu, nampak kat screen tu, ambil gambar, print screen saja. Itulah maklumat yang paling clear. Ada nombor tertera, boleh telefon Cikgu Azam dan Tuan Fadli Yusof. Tuan-tuan boleh call, boleh tanya tentang perkembangan macam mana nak infak dan sebagainya. Kita harapkan semua orang dapat sama-sama membantu saudara kita dan kita harapkan mereka juga dapat bergembira, seronok macam mana kita seronok. Dapat memanjangkan lagi budaya Islam di sana, tak mematahkan semangat mereka untuk belajar Al-Quran kan, insya-Allah. Itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Ashraf, Muhammad Rizwan, sukarelawan Yayasan Ar-Raudah dan juga Cikgu Azam Khamis selaku pengurus projek Yayasan Ar-Raudah bersama dengan kita untuk berkongsi. Kalau terlepas, jangan risau, saksikan siaran ulangan di Facebook Live MHI TV3. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung rancangan, tapi kita ada sedikit perkongsian bersama dengan Nas Rahmat di sebelah sana. Ayuh kita, silakan. Terima kasih Anem, terima kasih banyak-banyak bercerita tentang Facebook Live kita. Saya tengah seronok baca komen-komen kita kat sini, terutamanya tentang wawancara Anem tadi tentang e-cash versus cash is king begitu. Sampai di sini. Nampak macam jauh sangat kan? Ting sekelip mata. Trafik okey. Trafik okey. Okey, silakan perkongsian. Macam saya baca-baca sini, rata-rata dia macam 50%, 50, 50-50 tau. Jadi apa kita nampak kat sini, ada trust deficit. Ada yang kata saya ni takut scam lah kalau tiba-tiba bateri tak adalah apa sebagainya, warga emas yang seperti anda ceritakan. Tapi lagi 50% sokong e-tunai. Maknanya warga emas versus mereka yang milenial begitu. Okey, tak apa. Terima kasih kepada respon anda. Teruskan menyokong kami, banyak-banyak type respon di situ supaya meriahlah sikit MHI kita. Okey, kita nak kongsikan esok menarik di Malaysia hari ini. Kita akan bawakan si bulu yang comel. Suka gini. Awak nak bawa bulu ayam? Oh, gini. Jangan. Bulu ayam jangan. Bulu ayam tu buat mengaji je rotan. Besok tempat ni akan dipenuhi oleh bintang-bintang kecil yang berbulu. Sugar glider. Kita ada Asia Hawk, banyak lagi. Si bulu-bulu yang comel bagi mereka yang sukakan bulu-buluan. Boleh? Betul. Tapi yang penting macam mana kita nak jaga haiwan-haiwan yang eksotik ini. Khas untuk anda penonton Malaysia hari ini. Tengoklah MHI esok. Okey? Sabtu esok macam biasa 9.30 pagi. Kita bersantai di hujung minggu. Saya Nas Rahman. Assalamualaikum. Saya Ani Mizati. Jaga diri.